Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabil izam. Bismillah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, lagi dikasihi, yang dimuliakan, yang berbahagia, yang berusaha, tuan pengurusi masjid, timbalan pengurusi serta barisan pegawai dan ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, tuan Dahri serta barisan ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama-sama dalam kuliah maghrib kita dalam membicarakan kitab Tauhid, Allah, Syariat dan Hakikat, pada tajuk yang akhirlah, iaitu pada tajuk huraian sifat takluk lampiran. Ni kita akhir. Lepas ni insya-Allah kita akan baca kitab tasawuf pula lah lepas ni. Insya-Allah lepas ni saya akan baca kitab Mukasyafatul Qulub. Kita selang-seli dengan tauhid, tauhid dengan tasawuf. Baik, alhamdulillah pada malam ini malam tarwiyah dan insya-Allah bagi yang berpuasa teruskan berpuasa, berpuasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah insya-Allah. Saya pun insya-Allah berpuasa 1 Zulhijjah sampai sekarang lah, hari ini masih lagi insya-Allah. InsyaAllah kita, jika diizinkan Allah SWT, kita akan sambung puasa sampai 9 Zulhijjah. Jadi esok hari tarwiyah, besar juga fadilah dia. Niat dia sahaja aku puasa sunat esok hari, sunat hari tarwiyah. Pada 9 Zulhijjah kita sunat Arafah. Sahaja aku berpuasa esok hari sunat Arafah. Besar fadilah dia. Dalam hadis Nabi sebut, yang maksudnya siapa yang berpuasa hari Arafah diampunkan 2 tahun, iaitu dosa kita diampun 2 tahun, iaitu setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. InsyaAllah kalau paling-paling malas lah kita dah, jangan tinggallah hari Arafah pada esok lusa 9 Zulhijjah bersamaan dengan 19 Julai, kalau tidak salah ya. InsyaAllah moga-moga
kita mendapat barakah dan mustajab doa pada hari Arafah. Dan siapa yang berkorban boleh korbanlah. Tapi kita di sini di Negeri Sembilan ni, di sini tak boleh berkorban. Ada yang berkorban di luar negara, macam-macam lah. Ada yang berkorban secara package sebelah di luar, di pos agih, macam-macam buat lah. Semuanya ikut SOP. Kita di sini tak apalah. Kalau tak boleh buat, kita buat tahun depan. Macam mana? Kita sedekah lah. Bersedekah. Baik ya. Kita semayang sunat Idul Adha di rumah lah. Yang masjid lah, berapa orang yang masjid, yang surau ikutlah SOP. Baik tuan-tuan sedang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Baik, kita sambung pengajian kita pada malam ni. Muka surat 83. Muka surat 83. Kitab Allah Syariat dan Hakikat. Satu penghuraian iaitu kitab ni Al-Walid Al-Fakir Haji Ibrahim bin Muhammad Zawiyah Syekh Abdul Malik Pulau Manis habis dah tajuk akhir ni. Mungkin sekali lagi lah, ataupun malam ni tak sempat habis ni. Tengoklah kalau sempat habis malam ni, habislah. Baik, semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Huraian sifat takluk. Ni maknanya lampiran lah, menghuraikan lagi. Kita dah belajar dah Cuma hari ni dia lampiran huraian sifat takluk, menjelaskan lagi lah. Baik. Ya, dia ada berapa ni? Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, hayat, pendengar, perlihat, dan juga perkata. Ada 7 lah, 7 sifat dimasukkan sifat ma'ani Baik. Yang pertama iaitu huraian sifat takluk yang pertama iaitu asalnya qudrah, itu kuasa. Jadi bahasa pada dia nak perkuasa. Perkuasa paling tepatnya perkuasa. Bila sebut perkuasa tu hak mutlak Allah SWT, perkuasa. Maknanya yang sebenar-benar berkuasa hanyalah Allah SWT. Orang makhluk tak boleh nak samakan dengan sifat perkuasa. Kalau makhluk berkuasa dengan izin Allah SWT. Jadi Allah lah Maha berkuasa. Sebenarnya letak perkuasa. Yang paling tepatnya perkuasa iaitu qudrah. Bahasa Melayu kudrat. Kudrat. Kalau bahasa Kelantan kederat kuasa. Qudrah. Baik. Adapun ta'rif sifat qudrah ialah wahiya sifatun tu'assiru fil mumkinil wujud au ala al-adam. Iaitu suatu sifat yang memberi kesan kepada makhluk. Kuasa ni, qudrah ni, perkuasa ni, itu satu sifat yang memberi kesan kepada makhluk, iaitu mungkin. Mungkin ni maknanya mungkin yang dijadikan oleh Allah SWT baharu. Pada kewujudan atau ketiadaannya, itu pada ada dan pada tak adanya. Pada kewujudan atau tak adanya mungkin. Sifat kudrat hanya takluk dengan perkara yang mungkin, iaitu harus pada akal, yakni selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacalah. Itu dah kita jelas banyak lebar dah. Ini yang lampiran. Okey. Takluk ditakrifkan sebagai talabus sifat. Apa tu? Talabus sifatim mura'an. Sifatim zaidan ala qiyamiha bimahiliha, iaitu tuntutan sifat akan sesuatu yang melebihi sifat akan sesuatu yang melebihi sekadar berada pada tempatnya, itu pada zat. Atau mungkin boleh juga dimaknakan dengan tugas atau fungsi, yang mana zat Allah bukan sekadar mempunyai sifat. Zat Allah ni bukan sekadar punya sifat, bahkan sifat tersebut juga mempunyai fungsinya yang tersendiri. Baik, boleh Secara ringkasnya, sifat qudrah mempunyai dua takluk, iaitu yang pertama takluk suluhi qadim.
Takluk suluhi qadim. Yang kedua, takluk tanjizi hadis. Yang pertama, takluk suluhi qadim bermaksud. Ini mah faham maksud dia. Takluk suluhi qadim tu maksudnya patut bagi kudrah Allah Subhanahu taala ya ada azali untuk menjadikan. Ni takluk. Memang kuasa Allah Subhanahu taala pada azali dia untuk menjadikan. Contohnya, contoh dia bagi nama Zaid. Contohnya Zaid seorang yang mempunyai fizikal yang tinggi atau pendek. Dia ni sebut. Kita boleh kat mana bagi contoh manusia ni kita boleh nampaklah. Contohnya pengarang ni sebut Zaid yang mempunyai fizikal yang tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, saiz dia atau sebagainya. Tu. Manakala itu dimaksudkan takluk suluhi qadim. Macam tu. Manakala takluk tanjizi hadis pula bermakna lulus. Itu contohnya keadaan Zaid sekarang ini yang bertubuh pendek dan sebagainya. Jadi jelas takluk suluhi qadim ni kudrah Allah menjadikannya bentuk fizikal tinggi ada pendek. Itu maknanya itu dah tetap fizikal tu yang Allah jadikan tinggi atau pendek, gemuk atau kurus sebagainya. Itu panggil takluk suluhi qadim. Dan takluk tanjizi hadis ni pula bermakna lulus, maknanya betul keadaan tu Zaid tu contohnya pendek ataupun tinggi atau sebagainya. Jelas dia berkait-kait Baik. Ada juga para ulama yang menambahkan satu lagi takluk bagi sifat kudrah, iaitu takluk qabdah. Apa makna takluk qabdah? Takluk qabdah ni yakni makhluk sebelum atau setelah kewujudannya berada dalam qabdah. Qabdah ni maknanya dalam kuasa, genggaman. Dalam genggaman kekuasaan Allah SWT, sama ada yang diteruskan kewujudannya, terus wujudnya, atau dihapuskannya jika dikehendaki. Maknanya tak wajib, haruslah wujud terus ataupun dihapuskannya jika dikehendakinya Allah SWT. Maknanya bukan wajib, ikut Allah lah. Harus bagi Allah nak kekal wujudnya ataupun nak hapuskan. Maknanya bapa manusia ni bukan kekal. Kalau kekal pun qadim aridi, qadim yang kekal yang dijadikan oleh Allah SWT. Contoh seperti syurga, neraka. Bila qadim aridi ni kekal dia, tapi kekal setelah Allah jadikan. Allah ni dah memang sedia kekal, tidak menjadikan, tidak ada yang menjadikan. Beza tak? Baik, secara tafsirnya secara tafsirnya, sifat kudrah Allah SWT ni mempunyai 7 takluk. Yang pertama, takluk suluhi qadim. Takluk suluhi qadim kita dah baca tadi. Bermaksud patut bagi kudrah Allah SWT yang pada azali lagi menjadikan. Patut bagi Allah SWT menjadikan. Okay? Yang kedua, takluk qabdah, yakni takluk kudrahnya Allah SWT dengan kita, itu makhluk sebelum kewujudan kita. 2. Faham Yang ketiga, takluk tanjizi hadis, yakni takluk kudrahnya, itu kuasanya, berkuasa dengan kita setelah kewujudan kita. Kita dah huraikan mana dia bagi ni bab takluk lagi. Yang keempat, takluk qabdah, yakni takluk kudrahnya selepas takluk kudrahnya itu Allah SWT selepas kewujudan sesuatu, sebelum kehendaknya Allah SWT untuk memusnahkannya. Itu semua di bawah takluk kuasa Allah SWT. Takluk ni bawah kuasa Allah SWT lah. Yang kelimanya, takluk tanjizi hadis, yakni takluk kudrahnya, kuasanya Allah SWT dalam menghapuskan sesuatu setelah dikehendakinya Allah SWT memusnahkan. Allah jadi kekal, ada yang jadi, lepas tu Allah nak musnahkan. Ni di bawah takluk Allah SWT berlaku. Mana tak ada manusia berkuasa. Takluk yang keenamnya, takluk qabdah, yakni takluk kudrahnya setelah dimusnahkan makhluk sebelum dibangkitkan pada hari kiamat. Itu di bawah takluk Allah. Yang ketujuh, takluk sifat kudrah terhadap makhluk setelah dibangkitkan dari kubur untuk dihisab oleh Allah. Itu. Ini lihat perbahasan takluk dalam kitab Tahqiq al-Maqam ala Kifayatul Awam fil Ilm al-Kalam. Oleh Iman Al-Bajuri dan dalam kitab Hasyiah Syarqawi ala Al-Hududi karangan Syekh Islam Abdullah Asy-Syarqawi. Ni kitab ulama kita tak baca kitab ni. Boleh Ini maknanya takluk yang pertama, iaitu perkuasa. Ingat di bawah 7 ada 7 takluk
Perkuasa itu kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laju sikitlah kalau boleh nak habis. Baik, yang kedua perkehendak, iaitu iradah. Iradah, kehendak. Bila baca iradah tu kehendak, iaitu pada tempat lagi perkehendak. Perkehendak maknanya mutlak. Yang benar-benar berkehendak, yang berkehendak ialah Allah SWT. Baik. Sifat iradah bermaksud iaitu suatu sifat takrif sifat iradah ni suatu sifat yang mentaksiskan. Taksis ni maknanya taksis, menentukan, menetapkan sebahagian daripada perkara yang harus ke atas makhluk. Mana Allah tetapkan. Kan? Contohnya Zaid. Dia sebagai contoh nama Zaid dan manusia lah. Contoh kita bagi nak faham. Contohnya Zaid sebelum diwujudkan harus bagi Allah menjadikan panjang atau pendek. Kehendak Allah juga tu. Maka iradah Allah lah yang mentaksiskan, yakni menentukan bahawa Zaid ni mempunyai fizikal pendek. Kalau kata Allah ni nak jadi panjang ke pendek, Allah jadikan pendek, maka pendeklah dia. Maknanya dia panggil kehendak. Itu kehendak Allah SWT. Pendek-pendek lah. Sifat iradah juga hanya takluk dengan perkara mungkin. Perkara mungkin iaitu makhluk lah. Kan? Perkara mungkin yang harus pada akal. Adapun perkara wajib dan mustahil yang hakiki pada akal, maka tiada tertakluk dengannya. Tak ada tertakluk dengannya. Okay? Bagi contoh perkara yang wajib hakiki. Apa dia? Contoh yang wajib hakiki pada akal ialah zat. Pada akal ialah zat dan sifat Allah SWT. Manakala perkara yang mustahil hakiki pada akal ialah sekutu bagi Allah SWT. Oleh itu adalah salah perkataan orang yang mengatakan bahawa Allah berkuasa mengambil sekutu baginya. Salah lah. Tak boleh cakap itu. Rosak akidah. Oleh itu adalah satu perkataan yang salah. Orang yang mengatakan bahawa Allah berkuasa mengambil sekutu baginya. Nyonya Allah SWT. Mana boleh? Mana ada sekutu bagi Allah SWT? Allah kuasa Allah mutlak. Mana ada sekutu lagi? Mana ada perbandingan lagi? Mana ada lagi kuasa sama dengan Allah? Itu dah syirik lah. Menyamakan kuasa lain, mengadakan ada kuasa lain selain kuasa Allah SWT. Hal ini kerana sifat kudrah dan iradah. Kudrah itu berkehendak dan iradah perkuasa. Kudrah, sifat kudrah itu perkuasa dan iradah itu berkehendak. Tiada takluk dengan perkara mustahil. Mana perkara yang tak ada, mana nak takluk lah, mana mustahil. Sedangkan mempunyai sekutu itu adalah suatu yang mustahil ke atasnya. Jadi benda mustahil. Mana segala sekutu itu mustahil juga lah atas Allah SWT. Ya. Mana tak ada kan? Macam mana nak boleh ada kan? Mustahil lah. Okay. Baik, juga tiada boleh dikatakan jika Allah tiada berkuasa mengambil sesuatu baginya, ya Allah SWT, nescaya dia lemah. Dia ni Allah lemah. Kerana perkara mustahil itu bukan di dalam bidang bulan sifat kudrah. Benda mustahil, benda tak ada. Macam mana kita nak masuk dalam sifat kudrah kuasa pula dah? Mana benda tak ada? Mana dia terlepas dengan sifat kudrah iradah? Benda tak ada, mustahil. Sifat kudrah hanya takluk dengan perkara yang mungkin yang dijadikan. Adalah sifat kudrah. Tak ada, benda tak ada. Mana pula Allah nak? Benda tak ada, benda mustahil. Mana nak tertakluk dengan sifat kudrah dan iradah pula? Okey, tak ada lah, benda tak ada. Tak boleh nak sampai hukum lah, benda tak ada. Yang dihukum dan yang ada. Mungkin yang jadi bila ada tu, contoh kita ada. Mana takluk lah. Jadikan kita ni besar, pendek, miskin, kaya, sehat, sakit, mati, semua tu buah takluk Allah SWT. Benda ada, benda tak ada, terlepas. Baik, sifat iradah mempunyai 2 atau 3 takluk. Sifat iradah berkehendak. Yang pertama, takluk saluhi qadim. Faham Faham elok takluk saluhi qadim iaitu sebelum dijadikan kita pada azali patut salahiyah. Patut salahiyah bagi Allah menjadikan kita kaya atau miskin, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus dan sebagainya. Ini mana takluk saluhi qadim. Kan? Ikut Allah nak jadikan kita pendek, gemuk ke kurus sebagainya, miskin, kaya, itu maknanya perkehendak Allah SWT di bawah takluk saluhi qadim. Yang kedua, takluk tanjizi qadim, iaitu apabila Allah menetapkan kita ni pada kita ni, contohnya bertubuh tinggi dan sebagainya. Jadi tetap dah, ni aku jadi kamu tinggi, tetap jadi. Ni takluk tanjizi qadim, benda yang ada. Okey. Yang ketiga, takluk tanjizi hadis,
Ta'alluq tanjizi hadis ni itu keadaan yang kita berada di atasnya. Contoh Zaid seorang lelaki yang berbadan gempal atau sebagainya. Itu 3. Mana? Badan gempal ada sebagai tanjizi hadis. Okey. Jelas 3 perkara tu. Baik, Al-Imam Asy-Syarqawi dalam kitab Hasyiahnya membawakan suatu contoh bagi memudahkan kefahaman kita terhadap perbahasan ta'alluq bagi sifat iradah. Ini pencerahan pada sifat 20 kita belajar lah ni, mana lampiran ni, dia cerita tentang ta'alluq. Baik. Iaitu terhadap perbahasan ta'alluq bagi sifat iradah. Contohnya seorang yang hendak makan tengah hari. Baik ya, seorang yang hendak makan tengah hari, sebelum dia hendak makan tengah hari, ia itu patut baginya hendak makan atau tidak, patut baginya makan tengah hari atau malam dan sebagainya. Dia panggil suluhi qadim. Maka apabila dia menetapkan hendak makan tengah hari, maka dinamakan tanjizi qadim. Dah makan tanjizi qadim. Harus diingat lelaki tersebut belum lagi makan tengah hari atau dia baru berazam. Maka apabila masuk waktu tengah hari, contohnya 12 tengah hari, lalu dia makan, maka dinamakan tanjizi hadis. Nak nampak tak proses dia tu? Okey. Proses tu suluhi qadim, tanjizi qadim, makan dah nasi tu baru dikatakan tanjizi hadis. Maknanya berkait tiga-tiga tu. Susunan. Okey. Baik, jelas. Itu semua apa tu? Semua di bawah berkehendak. Berkehendak Allah SWT. Baik. Tak habis juga malam-malam. Kau nak habis. Baik, yang ketiga ilmu, iaitu pengetahuan, iaitu ilmu. Takrif sifat ilmu iaitu sifat yang qadim, yang sedia lagi wujud, yang berdiri dengan zat Allah SWT, dengan yang dengannya ternyata segala sesuatu di atas wajah meliputi tanpa didahului oleh tersembunyi. Baik. Sifat pengetahuan Allah ta'alluq dengan perkara yang wajib. Sifat pengetahuan Allah Subhanahu Ta'ala itu ta'alluq dengan perkara yang wajib, mustahil dan harus pada akal. Maka Allah Subhanahu Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuannya dan zat dan sifatnya Allah Subhanahu Ta'ala lah. Okay? Dia, yakni Allah juga mengetahui segala yang mawjud, semua yang dijadikan mawjud ni, yang ada ni. Dan sama ada alam ghaib, alam nyata, dan segala yang ma'dum, yang tiada. Allah tahu belaka dengan sifat pengetahuannya. Allah tahu sebab apa? Sebab apa? Macam mana Allah tahu? Dengan sifat pengetahuannya. Jadi ada sembunyi nak bagi Allah SWT? Tak ada sembunyi. Kita ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Tapi Allah tidak ada yang Allah tak tahu. Mustahil lah Allah jadikan alam ini Allah tak tahu. Maknanya semua Allah tahu. Sama ada yang zahir, yang nyata, yang tersembunyi, yang zahir, yang ghaib. Kita yang depan mata nampak, yang ghaib tak nampak, tak tahu dah. Allah tahu belaka. Itu dia katakan pengetahuan. Begitu juga Allah SWT dengan sifat pengetahuannya mengetahui perkara yang mustahil, iaitu sekutu baginya. Mana yang mustahil Allah tak mengetahui. Sifat pengetahuan hanya mempunyai satu ta'alluq sahaja. Sifat pengetahuan ni satu ta'alluq, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Satu ya ta'alluq tanjizi qadim, dengan maksud segala perkara baik yang wajib maupun yang harus atau yang mustahil maklum pada pengetahuan Allah SWT sejak azali, dengan pengetahuan yang sempurna, bukan dengan syak maupun zon. Bukan syak, ragu-ragu zon. Zon ni maknanya banyak, sedikit ada keraguan. Kerana yang demikian itu mustahil ke atas Allah SWT. Maknanya semua Allah tahu. Tak mustahil Allah tak tahu. Sama ada yang mawjud, yang belum wujud, yang ada, yang mustahil, semua harus, semua Allah tahu. Wajib Allah tahu, mustahil harus, semua Allah tahu. Dia kata satu je, ta'alluq tanjizi qadim. Baik, itu yang ketiga. Baik, sifat ta'alluq yang keempat itu perhidup, hayat. Ta'rif sifat hayat iaitu sifat mengesahkan dengannya pemiliknya zat Allah SWT bersifat dengan sifat idrak. Sifat idrak seperti ilmu, sama dan basar. Sifat hayat tiada mempunyai sebarang ta'alluq. Kita meyakini bahawa Allah itu perhidup, sentiasa hidup. Bila sebut perhidup, sentiasa hidup, tak mati-mati. Baik. Yang kelima, pendengar, iaitu sama, dan pelihat basar. Dia sama dengan basar ni, sama dia sekali dekat-dekat. Yang Allah jadikan kita melihat dengan mendengar, telinga dengan mata dekat-dekat. Baik. Takrif sama dan basar iaitu dua sifat yang berdiri. Dua sifat ini berdiri dengan zat Allah SWT yang ta'alluq dengan setiap yang wujud, atau ternyata dengan kedua sifat tersebut dengan segala wujud, sama ada wujud yang wajib ataupun wujud yang harus. Sama ada wujud yang wajib, wujud
dan harus. Sifat sama' dan basar, itu pendengar dan pelihat, Allah takluk dengan zat diri Allah SWT, dan sifatnya, yakni zat yang dan sifatnya ternyata inkisaf. Baginya dengan sifat pendengar dan pelihatnya melebihi inkisaf pada sifat ilmu. Okey. Maknanya tidak ada terbatas lah. Allah mendengar dan melihat zat Zaid. Zat Zaid, diri Zaid, amru, dinding, semua maknanya yang bunyi, yang tak bunyi ke, semua Allah mendengar. Dia, yakni Allah juga mendengar suara empunya suara dan melihat zatnya. Jadi segala apa yang mewujud ni, mana semuanya Allah mendengar dan melihat. Tidak ada yang Allah tak boleh lihat, tidak ada yang Allah tak boleh dengar. Sama ada benda tu hidup atau mati, semuanya mendengar. Kayu, meja, plastik, semua Allah Maha mendengar. Kita dengar hak bunyi ya, hak tak bunyi kita tak dengar dah. Allah tidak ada terbatas. Ni dengar maksud dia gitu ya. Faham situ ya? Baik. Baik. Jika timbul persoalan penyataan Allah SWT mendengar suara itu jelas, tiada keraguan. Namun bagaimana dikatakan Allah mendengar zat Zaid dan Amru serta dinding itu? Jawapan kami, wajib ke atas kita mengimami bahawa sifat sama' dan basar Allah SWT takluk dengan setiap yang wujud. InsyaAllah. Adapun kaifiat takluknya tiada kita ketahui. Allah sememangnya mendengar zat Zaid dan kita tiada mengetahui bagaimana kaifiat mendengar zat Zaid itu. Bila Allah mendengar sifat zat Zaid, dan maka kita tiada mengetahui bagaimana kaifiat mendengar zat Zaid. Allah tahu bagaimana kaifiat dia, kita tak tahu, kita bunyi. Mendengar zat Zaid bukan bermaksud Allah mendengar bunyi tapak kaki Zaid, kerana bunyi tapak kaki itu termasuk dalam bunyi suara yang sememangnya Allah mendengar segala jenis suara. Nampak? Maksudnya semua mendengar. Maknanya tak bunyi pun Allah dengar. Namun tiada kita ketahui kaifiat takluk sifat pendengar Allah SWT terhadap zat tersebut. Jadi kita dengar dengan telinga, Allah dengar bukan dengan telinga. Kaifiat mendengar macam mana, wallahu alam, itu Allah berkuasa mendengar. Okey. Walaupun begitu, wajib ke atas setiap orang yang baik, orang baik lelaki ataupun perempuan mempercayainya. Jadi kita kesimpulannya, kita tetap wajib menyatakan bahawa Allah Maha mendengar melihat, sama ada yang kita nampak ataupun tak nampak. Mana Allah segala makhluk ni Allah tetap melihat, mendengar. Itu ya kunci dia. Sifat sama' dan basar, Allah mempunyai dua takluk terhadap makhluk itu. Yang pertama saluhi qadim, yakni sebelum dijadikan makhluk Allah mendengar, melihat. Yang kedua tanjizi hadis, selepas makhluk diciptakan tetap Allah mendengar, melihat. Ini takluk bagi sifat pendengar dan basar, melihat dan pendengar. Dua ya. Sebelum dijadikan Allah Maha mendengar, melihat. Setelah dijadikan Allah Maha mendengar, melihat. Adapun sifat sama' dan basar apabila dinisbahkan kepada zat dan sifat Allah SWT, maka takluknya adalah tanjizi qadim. Maknanya sebelum dijadikan makhluk ni Allah tetap melihat. Yakni zat dan sifat Allah yang wujudiah seperti qudrah, sifat Allah seperti qudrah, kuasa, iradah, kehendak dan sebagainya, sifat-sifat Allah itu ternyata pada Allah dengan sifat sama' dan basar. Semua Allah melihat dan mendengar. Dia mendengar zat dan sifatnya, namun tiada ketahui bagaimana takluk keduanya itu. Allah Maha mendengar sifatnya sendiri, zat sendiri mendengar sifat basar, tapi macam mana kaifiatnya itu kita tak ketahui. Itu Allah punya kuasa. Baik. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir perkata kalam. Takrif kalam, sifat kalam yang dimaksudkan di sini bukanlah lafaz yang mulia yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kalam tersebut adalah baharu hadis. Sedangkan sifat yang berdiri dengan zat Allah itu qadim. Kalam itu yang diturunkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu punya huruf, suara, awalan, akhiran, i'rab, bina, surah dan sebagainya. Sedangkan sifat kalam Allah yang qadim bersalah dengan ciri tersebut. Bukan berhuruf, bukan suara, bukan awalan, bukan, maknanya Allah, kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Sifat kalam yang wajib bagi Allah bersifat dengannya bermaksud jika dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hijab daripada kita, hijab daripada kita, nescaya kita dapat melihat zat Allah yang bersifat dengan sifat perkata ini kalam. Al-Quran adalah menunjukkan sifat kalam Allah, ia bukan sifat kalam Allah, kerana
Kerana kalam Allah tiada berhuruf, bersuara dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran punya sifat baharu. Okay? Dipanggil kalam lafzi. Kita dah baca dulu kalam zati, kalam lafzi. Sebagai contoh untuk kita mudah memahami hakikat tersebut ialah ucapan dan perkataan Ahmad. Ucapan dan perkataan Ahmad menunjukkan sifat kalam yang ada pada Ahmad. Pada kalam kita macam saya bercakap, bukan ada suara. Ada suara. Sifat kalam Allah takluk dengan perkara yang wajib, mustahil dan harus, dan jenis takluknya itu adalah berdasarkan perkara yang menjadi takluknya, iaitu kan al-muta'alliqat. Okey, habis tajuk ni Sifat kalam Allah mempunyai takluk tanjizi qadim melainkan amar, iaitu suruh, dan nahyun, tegahan. Di sisi ulama Asy'ariyah yang takluknya adalah suluhi qadim. Jika ia takluk dengan mukallaf sebelum dijadikan mereka, dan tanjizi hadis setelah dijadikan. Maknanya kita kena faham takluk itu perkata. Ini sifat makni yang ketujuh ni perkata lah. Okey. Jadi kita wajib meyakini bahawa kalam Allah itu yang qadim, kalam Allah qadim, iaitu bukan berhuruf, bukan bersuara. Adapun Al-Quran tu mana kalam lafzi yang dibawa oleh Jibril AS kepada Nabi daripada Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, dibawa kepada Nabi SAW, dipanggil kalam lafzi yang kita baca lafzi. Jadi kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, itu kalam zati, kalam qadim. Okey. Jadi jelaslah. Inilah uraian pada sifat ta'alluq. Jadi 7 takluk ni kita dah baca dah dulu ni, mana lampiran kita dia tak belakang sekali. Jadi boleh rujuklah. Tuan-tuan boleh tengok sini, boleh rujuk kepada sifat-sifat kuasa, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam pada yang pelajaran sebelum ini. Ini lampiran, dia menjelaskan lagi takluk 7 ni. Baik, habis tu tuan-tuan, wallahu alam. Habislah kita ini, khatamlah kita ini, insya-Allah. Faham tak faham itu kerja Allah SWT. Jadi saya laju sikit nak habis ni. Jadi tak apa tuan-tuan. Dia boleh rujuk kita, baca ulang-ulang banyak-banyak kali bagi kita faham. Nak bagi faham ni Allah SWT, bukan saya. Saya bukan pandai, tak pandai. Jadi faham tak faham itu Allah yang bagi. Yang penting kita menuntut ilmu. Wallahu alam. Apa yang baik itu semua daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang daripada kejahilan, kelemahan diri saya sendiri. Saya maafkan kepada Allah SWT dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian jika saya salah. Peringatkan saya, tegurlah saya, insya-Allah. Saya insan yang jahil lagi fakir, lagi banyak dosa. Okey. Jadi akhir kalam kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Su'an wa la innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Radina billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahna bil arifin warzuqna faman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.